Ceria pagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia edisi hari ini 30 November 2023, hari terakhir untuk bulan kedua terakhir. Besok kita akan bersama-sama dengan anda semua masuk bulan terakhir di bulan Disember 2023. Pejam mata, tutup mata, buka hujung tahun dah. Untuk tahun 2023 dah. Pasti boleh cakap pasal Disember ni, ada di antara kita yang dah mula kumpul cuti, ada yang merancang untuk melakukan aktiviti dan bercuti bersama dengan keluarga. Almaklumlah kan, pertengahan bulan Disember akan ada musim cuti persekolahan, dan apa pun yang anda rancang, kita harapkan semoga berjalan dengan lancar. Dan bagi menyemarakkan lagi rasa anda menyambut bulan Disember, bulan terakhir untuk tahun ini, kita nak berikan kepada anda beberapa berita gembira di mana mulai bulan hadapan permohonan program skim galakkan penggunaan motosikal elektrik akan dibuka. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata skim ini dibuka kepada rakyat yang berpendapatan tahunan di bawah RM120,000 dengan pemberian rebat sehingga RM2,400 kepada pembeli. Dan semasa pembentangan Belanjawan 2024, kerajaan memperkenalkan skim galakkan penggunaan motosikal elektrik bagi membantu pengguna beralih kepada motosikal elektrik. Dan kerjasama ini telah pun dilakukan melalui pelaburan melebihi RM170 juta oleh TNB, Gentari Sdn Bhd dan Tesla Malaysia untuk memasang 180 stesen pengecasan kenderaan elektrik. Dan kerajaan juga menggalakkan mengalu-alukan pelaburan yang melebihi RM170 juta ini. Jangan lepaskan peluang. Berita baik untuk anda yang mungkin merancang untuk tukar motor ataupun beli motor baru. Fikirkan untuk beli motor elektrik ni. Sebab kita tahu, kalau kita pandang sudut positif, ia satu perkara yang baik untuk mengurangkan orang kata pencemaran udara dan juga karbon, dan dalam masa yang sama menjadikan Malaysia sebagai negara bebas karbon. Dan seterusnya, berita gembira juga untuk anda. Jangan lupa untuk tuntut cepat-cepat claim dekat e-wallet, di mana pendaftaran tuntutan kredit e-Madani RM100 bermula Isnin ini. Kata Perdana Menteri, pendaftaran dan tuntutan kredit e-Madani, tawaran e-kredit tunai RM100 secara tunai bayar akan dibuka mulai Isnin hingga 20 Februari depan. Dan kata Menteri Kewangan, ia akan dimanfaatkan kepada 10 juta rakyat dewasa yang layak, melibatkan peruntukan sebanyak 1 bilion. Dan pembentangan rang undang-undang pembekalan 2024 bagi bacaan kali kedua di Dewan Negara semalam. Dan bantuan bagi rakyat berpendapatan tahunan RM100,000 ke bawah yang melibatkan golongan dewasa berusia 21 tahun ke atas dalam kalangan B40 serta M40 diumumkan oleh Perdana Menteri kita semasa melancarkan kerangka ekonomi madani memperkasakan rakyat 27 Julai lepas. Seperti yang saya katakan tadi, cepat-cepat daftar dan claim. Rugi sebenarnya RM100, banyak yang boleh kita manfaat dengan RM100 kan. Jadi sama-sama kita daftar segera untuk dapatkan RM100 itu. Semua ini dan banyak lagi dalam portal bernama.com. Dan buat kali ini kita nak tengok juga laporan cuaca, ramalan cuaca untuk hari ini. Dan kemudian kita akan bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Jom kita saksikan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria berangkat tiba di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu UAE semalam untuk lawatan khas hingga 4 Disember depan. Menurut kenyataan Istana Negara, pesawat khas yang membawa Sri Paduka berdua dan delegasi mendarat di lapangan terbang antarabangsa Abu Dhabi pada 7.40 malam waktu Malaysia. Lawatan itu bersempena persidangan ke-28 pihak-pihak Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim COP28 yang akan berlangsung dari 30 November hingga 12 Disember di Dubai. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Keberangkatan tiba Sri Paduka berdua disambut Menteri Dalam Negeri UAE Sheikh Saif bin Zaid Al Nahyan dan Dutar Malaysia ke UAE Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin. Hari ini Al-Sultan Abdullah dijadual berangkat melakukan kunjungan hormat dan pertemuan dengan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zaid Al Nahyan di Qasar Al-Watan. Pada kunjungan hormat itu, Sri Paduka dijadual mengurniakan darjah tertinggi negara Darjah Utama Sri Mahkota Negara DMN dan darjah kerabat Sri Indra Mahkota Pahang yang pertama kepada Syekh Mohammed. Kedua-dua pemimpin juga dijadual menyaksikan beberapa pertukaran dokumen antara syarikat Malaysia dan UAE berkaitan pelaburan di dalam tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Al-Sultan Abdullah turut dijadual berangkat menghadiri sidang kemuncak tindakan iklim dunia serta segmen peringkat tinggi bagi ketua-ketua negara dan kerajaan pada 1 Disember. Sri Paduka juga turut berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Pavilion Malaysia serta berangkat ke upacara pertukaran dokumen membabitkan syarikat Malaysia dan UAE di luar COP28. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan sekiranya calon Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor tidak hanya menjadi ahli parlimen yang biasa sekiranya diberi mandat pada pilihan raya kecil PRK Kemaman kali ini. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan itu menyeru rakyat Kemaman untuk mengangkat calon BN bekas Panglima Angkatan Tentera sebagai wakil rakyat sekaligus memecah rekod pemerintahan BN di Terengganu. Dan kenang jasa orang yang menjaga pertahankan bumi bertuah, setiap inci bumi bertuah. Jadi saya harap dan insyaAllah dengan kedudukan beliau seperti yang disebut oleh Mas Aku tadi, saya percaya kalau dia jadi ahli parlimen takkan nak jadi ahli parlimen biasa. Justru beliau berkata rakyat Kemaman harus memberikan signal yang jelas kerana kemenangan PRK Kemaman kali ini mampu memperkukuh kerajaan perpaduan. Seorang remaja lelaki yang berusia 13 tahun yang terbabit dalam kes cubaan samun pemandu e-hailing Isnin lalu dibebaskan dengan jaminan polis. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan, siasatan kes itu telah selesai dan kertas siasatan akan diserahkan kepada pihak timbalan pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. ACP Zaidi Cik Hassan memberitahu remaja terbabit dibebaskan dengan jaminan polis sementara menunggu keputusan lanjut daripada pejabat timbalan pendakwa raya selepas menyiapkan kertas siasatan. Media sebelum ini melaporkan remaja lelaki terbabit bertindak mengacukan pisau terhadap seorang pemandu e-hailing dalam cubaan samun di Taman Keladi dekat Sungai Petani. Mangsa yang juga warga emas berusia 65 tahun itu bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Sebaliknya bertindak menggigit tangan suspek dan nak merampas pisau tersebut sebelum remaja terbabit turun dari keretanya dan nak melarikan diri. Tindakan remaja terbabit dirakam menerusi kamera papan pemuka yang dipasang pada kereta pemandu e-hailing terbabit dan video berdurasi 1 minit 32 saat itu tular di media sosial.
Rapid KL menafikan berlakunya letupan atau kebakaran melibatkan sebuah tren transit aliran massa MRT laluan Kajang petang semalam seperti yang tular menerusi media sosial. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan sebaliknya kejadian itu hanyalah bunyi percikan api berpunca daripada sebuah tren bernombor 28 yang sebelum itu dikeluarkan daripada perkhidmatan di stesen Taman Mutiara kerana menyebabkan amaran kepada sistem bekalan kuasa trek MRT di stesen berhampiran. Atas faktor keselamatan, tren tersebut telah dikeluarkan daripada perkhidmatan dan penumpang telah diminta untuk menaiki tren berikutnya yang tiba di Taman Mutiara. Tren terbabit kemudian dibawa ke depo selepas tamat waktu operasi bagi pemeriksaan terperinci. Seorang pekerja ladang getah warga Indonesia ditemukan maut dipercayai di baham harimau di kawasan ladang getah kampung Kuala Tul semalam. Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Sik Chun Fu berkata lelaki berkenaan dikenali sebagai Syabaini dan mayatnya dijumpai dalam keadaan tidak sempurna dengan kesan kecederaan di bahagian leher serta hilang tangan kanan, kedua ibu jari kaki serta sebahagian bawah badan. Terdahulu operasi mencari dan menyelamat SAR melibatkan anggota polis, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan dan penduduk setempat dilancarkan selepas pihaknya menerima laporan mengenai kehilangan mangsa pada 1.30 tengah hari. Hasil operasi kira-kira 1 jam di tempat kejadian, pasukan SAR menemukan mayat mangsa di kawasan Cerun kira-kira 200 meter dari lokasi motosikal mangsa. Kes diklasifikasikan mati mengejut. Pihak polis menasihatkan masyarakat setempat yang keluar bekerja agar bergerak secara berkumpulan bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Baik, dan itu sekian dari Bilik Berita. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Saya Nur Nisam Sila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum. Baik, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, hari ini kita akan bercakap tentang satu topik berkaitan dengan sinergi politeknik dan juga industri, bagaimana kerjasama politeknik dan juga industri dalam bukan sahaja melahirkan pelajar yang beribu, malah bagaimana untuk melahirkan tenaga pengajar dan juga pelajar yang boleh pasaran. Boleh pasaran dan mengikuti kehendak industri. Yeah. Untuk itu kita bersama dengan tetamu kita di studio pada hari ini. Di sebelah sini kita ada Dr. Asnizah Sahikaini, Timbalan Pengarah Bahagian Kolaborasi Industri dan Komoditi JPPKK. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan di sebelah sana kita ada Encik Kamal Arifin Kamaruddin, Timbalan Pengurus Besar Bahagian Produk dan Inovasi TM1. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan selamat pagi saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita. Dan sebagai mukadimah sebenarnya kalau kita lihat industri politeknik ini telah pun berada di Malaysia sejak tahun 1969 dan kalau kita lihat daripada tahun itu sehinggalah ke sekarang, bagaimana sinergi di antara industri dan juga politeknik, Doktor? Okey, sebelum terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada Bernama TV, kepada Syed dan Halina kerana menyebut kami berdua pada pagi ini. Okey, so bila kita menyebut kepada sinergi antara hubungan industri bersama dengan politeknik, so kita dah pasti dah pendidikan politeknik dan pendidikan TVET terutamanya memang tidak boleh dipisahkan dengan industri. So ada pelbagai bentuk kerjasama yang kita laksanakan bersama dengan industri. Antaranya pelaksanaan perubahan kurikulum yang sentiasa kena sinergi dengan perubahan industri. Kita juga ada melaksanakan pelbagai bentuk perkongsian seperti perkongsian kepakaran dan juga perkongsian fasiliti yang berada di politeknik dan juga yang berada di industri. Dan jika diikutkan untuk pengetahuan jugalah buat
yang terkini pada masa kini di Politeknik sebenarnya kita telah pun menjalin hubungan industri bersama hampir 18,000 industri yang berada di Malaysia. So pelbagai sinergi yang kita laksanakan, dan di antaranya di Politeknik sendiri kita ada satu lagi orang kata captain of industry yang membantu daripada segi pembangunan penyediaan bakat ni, iaitu kita ada majlis penasihat industri Politeknik, di mana kalau diikutkan pada tahun ini kami berterima kasih lah terutamanya kepada industri, di mana sumbangan mereka pelbagai, dan dianggarkan pada tahun ini industri sendiri menyumbang hampir 8 juta sumbangan, dan di mana 5 juta tu adalah daripada majlis penasihat industri lah, dan di antaranya of course lah TM so dan apabila pelaksanaan program ini dilaksanakan, akhirnya dia akan memberi impak yang positif, di mana kita di Politeknik sentiasa respon dengan apa keperluan yang ada di industri itu sendiri. Bagi Encik Kamal Arifin sendiri, bagaimana melihat perkembangan sekarang? Kita tahu industri merupakan industri yang sangat besar, paling gergasi di Malaysia ini sendiri. Bagaimana connection tu melihat Politeknik dan juga graduan yang dihasilkan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Bernama TV. Terima kasih Cik. Terima kasih Alina. Okey, secara personal, secara pengalaman kami berurusan dengan Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti, kami merasakan graduan-graduan yang dilahirkan oleh Politeknik dan Kolej Komuniti sendiri adalah graduan-graduan yang kompeten. Graduan yang kompeten, dan yang paling penting yang kami dapat tengok ialah mereka mempunyai jati diri yang tinggi. Yang jati diri yang tinggi ni menjadikan satu nilai tambah kepada industri, kerana kami memerlukan graduan-graduan yang sebegini. Dan kita tengok juga persepsi TVET, graduan TVET ni seolah-olah graduan TVET ni kelas kedua. Jadi saya rasa stigma yang sebegini seboleh-bolehnya kita lontar jauh-jauh sebenarnya. Kalau kita tengok sendiri data tahunan Politeknik dan Kolej Komuniti, graduate employability ataupun keboleh pasaran graduan mereka lebih pada 95% setiap tahun. Dan maknanya itu sendiri dah menunjukkan graduan-graduan Politeknik ni memang satu graduan yang boleh diterima pakai oleh pihak industri. So dan graduan Politeknik dan industri ni juga adalah bagi kami ialah nadi utama penggerak ketumbuhan ekonomi. Dan oleh kesedaran itu, kami di pihak industri, especially Telekom Malaysia, kami committed dan juga selalu membantu dan menyokong supaya Politeknik dan Kolej Komuniti sentiasa melahirkan graduan yang berkualiti, insyaAllah. Dan dalam kita nak memahami sinergi terutamanya antara Politeknik dan juga TM terutamanya, bagaimana proses sinergi itu dilakukan kalau kita lihat sebelum, semasa dan selepas pelajar-pelajar ini graduasi? Mungkin kita nak memahami ini. Okey. So sebenarnya kalau kita lihat semula lah bagaimana kita bermula daripada segi engagement kita bersama dengan industri. So yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Majlis Penasihat Industri. Salah satunya TM lah, kita punya Majlis Penasihat Industri. So di mana industri ini sendiri, dan di dalam TM sendiri yang saya dimaklumkan ada lebih 3,000 graduan kita yang sedang bekerja di TM. So daripada situ, apabila mereka melihat kompetensi pelajar kita ni yang memang selari dengan keperluan di industri tersebut, menyebabkan industri ini sentiasa berhubung dengan kami untuk kalau boleh dia nak tingkatkan lagi bilangan pelajar TVET yang menyertai industri di TM tu sendirilah ya. So hubungan industri ini kita laksanakan secara regular, bukan sahaja di peringkat di jabatan tetapi di peringkat institusi sendiri. So antara yang kita kata paling basic sekali, kapten industri ataupun mana-mana pakar-pakar industri ni, kita invite dia datang ke institusi untuk beri pendedahan kepada pelajar, especially berkaitan dengan apa teknologi dan bidang-bidang yang terkini lah yang berkaitan dengan keperluan industri itu tadi. Jadi jadi bagaimana Doktor melihat perkembangan pendidikan TVET di Malaysia untuk masa akan datang? Adakah jaminan
ataupun orang kata apa, adakah ia mampu melahirkan pelajar yang keboleh pasaran? Bagaimana? Okey, saya boleh jawab sudah pastinya. Sebab bila kita lihat pelbagai dengan sekarang ni revolusi IR 4.0 dan kita dah nak memasuki fasa 5.0 dah. Memang keperluan bidang TVET ini adalah satu keperluan yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Apabila kita nak menyokong kepada ekonomi madani itu sendiri, penyediaan bakat yang merupakan yang mempunyai kepakaran ataupun kemahiran TVET itu sangat-sangat diperlukan oleh industri. So terbukti sekarang ni bila kita lihat pun di mana-mana TVET ni sering kali perkataan yang sering diungkapkan baik di mana-mana agensi dan juga di kementerian sendiri, pelbagai agenda yang TVET kita sedang dalam usaha untuk orang kata perkasakan lagi. Terutamanya insya-Allah pada 4 Disember ini di Politeknik sendiri kita akan luncurkan majlis peluncuran rancangan hala tuju transformasi Politeknik untuk tahun 2023 2030 ya. So tujuannya ini adalah kita nak selarikan apa yang TVET di Politeknik dan apa keperluan semasa industri. So kalau dilihat sebenarnya di Politeknik sendiri kita punya pencapaian keboleh pasaran graduan memang hampir 98% sebenarnya. So saya rasa mungkin kepada adik-adik di luar sana, janganlah teragak-agak untuk mencari bidang TVET, dan saya boleh katakan TVET itu memang mempunyai masa hadapan. Okey, baik, kita nak tanyakan soalan kepada Encik Kamal Arifin. Kalau kita tahu bahawa YB Menteri Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin pernah menyasarkan bahawa pendapatan pelajar daripada TVET ini mereka mahukan peningkatan pendapatan yang premium, dan bagaimana sebenarnya industri boleh memastikan ini menjadi satu realiti? Okey, Helena, alhamdulillah sebenarnya semalam pun kita ada persidangan meja bulat bersama dengan majlis penasihat industri yang dipengerusikan sendiri oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, dan fokus utama perbincangan pada semalam ni memang ke arah bagaimana kita nak melahirkan graduan TVET, graduan Politeknik dan College Community yang berpeluang mendapat pendapatan dipanggil pendapatan progresif ataupun pendapatan yang lebih baik. Jadi kami di TM ni kami telah dan juga sedang merangka satu perancangan yang teliti untuk membantu graduan-graduan Politeknik ini bukan sahaja mempunyai sijil diploma, tetapi mempunyai sijil-sijil kompetensi yang lain. Kita panggil professional certification dari segi ataupun dari teknologi yang berkaitan dengan perkomputeran awan, software testing, pengujian perisian, data raya dan juga fiber networks. So dan tidak juga lupa dengan keselamatan cyber ataupun cyber security yang kami memerlukan begitu ramai sebenarnya bakat dalam cyber security. Unjuran telah dibuat, kita perlukan lebih daripada 25,000 pakar dalam keselamatan cyber ni. Jadi kami membuat perancangan yang begitu teliti so that pelajar-pelajar ataupun graduan yang keluar daripada Politeknik mempunyai diploma dan mempunyai nilai tambah sijil sijil kompetensi profesional ini yang diiktiraf oleh industri tempatan dan juga industri luar negara. Jadi dia berpeluang dengan lebih cerah untuk mendapat pekerjaan, yang itu sudah tentu, tetapi dengan pendapatan yang lebih premium atau pendapatan progresif dan pendapatan yang lebih baik, insyaAllah. Okey, saya nak faham kalau tadi sebelum tadi Encik Kamal ada kata bahawa ada persepsi menyatakan bahawa pelajar yang ambil bahagian TVET ini sebagai second class dan sebagainya. Namun dalam sekarang ni kita nak memperkasakan mereka yang mempunyai TVET dan sebagainya. Bagaimana pula dengan nasib mereka yang graduan daripada degree dan sebagainya? Bagaimana mereka juga tidak mahu ketinggalan dalam mendapatkan pekerjaan bergaji premium dan sebagainya? Bagaimana kita industri melihat perkara ini? Okey. Di industri, especially saya boleh cakap daripada industri persepsi industri telekomunikasi dan juga teknologi, kami memerlukan kalau kita bercerita tentang digital teknologi, dia ada range of kita panggil skill set. Okey. So
TVET punya skill sets, contoh saya bagi contoh yang paling dekat, kami mempunyai data center, Klang Valley Data Center, dan juga a few data center lagi. Di data center tu sendiri kami memerlukan skill set yang berbeza. Ada yang diperlukan dari peringkat Bachelor Teknologi, Bachelor of Science, dan juga ada juga di level sijil dan diploma. Mungkin sijil dan diploma kami memerlukan banyak pakar-pakar yang lebih kepada maintenance of equipment, for example. So ini yang kami katakan diversified of the talent dekat Malaysia ni sangat-sangat penting. Itu tentang maintenance tu, kita percaya doktor, sekarang ini tuntutan untuk industri tu sangat mencabar dan berkembang. Jadi bagaimana doktor sendiri melihat hubungan dan juga kerjasama politeknik dan industri ini? Adakah pelajar-pelajar ini dah bersedia untuk dipasarkan ataupun bekerja di luar negara? Bagaimana? Dah cukup tak kriteria untuk keboleh pasaran itu? Okey, untuk di Politeknik, kami di jabatan memang sentiasa merangka keperluan ataupun kesediaan supaya pelajar ni apabila dia bekerja di industri, mereka dah orang kata industry ready talent. So apa yang penting, itu yang seperti tadi Cik Kamal ada maklum, selain daripada kita memang pelajar mengikuti program yang sedia ada, kita embedkan lagi dengan program-program yang seperti professional certification ni tadi. Tujuannya apabila pelajar ni ada professional certification ni tadi, dia ada mempunyai kelebihan apabila bekerja. So orang kata cabang yang dia nak masuk tu lebih baik daripada yang biasalah. So insyaAllah pelajar kita memang kita sentiasa sediakan dengan keperluan-keperluan tersebut supaya mereka boleh pergi jauh daripada apa yang sedialah, ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Azmizah dan juga Encik Kamal Arifin atas perkongsian itu, dan diharapkan perkara ini dapat memberi satu solusi kepada memilih bidang seterusnya. Baik, kita nak saksikan apa yang telah pun disediakan oleh pihak penerbitan. Jom. Baru-baru ini telah berlangsungnya Fiesta Culture yang telah dianjurkan oleh pelajar dari UniKL Business School, Kampus Gurney, bagi memupuk semangat kecintaan terhadap seni dan budaya tanah air. Terdapat pelbagai aktiviti yang dianjurkan bagi memeriahkan Fiesta Culture tersebut. Kami sedang mengadakan Fiesta of Culture UniKL Business School 2023, di mana kami mengadakan pesta kebudayaan dari pagi, masih dari tengah hari pukul 12 tengah hari sampai 11 malam. Jadi sekarang apa yang kita boleh lihat di belakang sekarang adalah dapur warisan, di mana kita menyediakan pelbagai jenis makanan menu daripada beberapa negeri, dan juga kita mengadakan banyak permainan tradisional di dalam kampus kami. Selain daripada sukan tradisional, para pengunjung yang hadir dalam program ini dapat menikmati pelbagai juadah tradisional yang datang dari serata negeri. Selain dapat merasai pelbagai menu makanan yang ditawarkan, pengunjung yang hadir turut berpeluang bagi merasai pengalaman dan mempelajari cara-cara membuat kuih tradisional. Rata-ratanya pengunjung yang hadir berasa teruja dengan usaha yang dilakukan para pelajar UniKL dalam mengangkat kebudayaan Malaysia dalam Fiesta Culture. Banyaklah benda yang kita boleh try, boleh cuba, dapat tahu juga culture orang lain macam mana bila kita orang datang sini. So saya recommend lah untuk orang lain juga datang kalau adanya event dia orang buat di masa depan. Hari ini kita datang ke sini untuk rasa pelbagai jenis makanan daripada semua budaya dan macam-macam negeri asal makanannya. Dengan adanya penganjuran program sebegini, ianya bukan sahaja dapat memberikan pelbagai ilmu dan pengalaman kepada pengunjung, tetapi juga dapat menarik minat generasi muda untuk menghargai seni budaya tempatan yang tak lekang dek panas, tak lapuk di hujan. So harapan kita daripada program ni ialah kita nak memupuk semangat cinta akan negara dan juga menanamkan sifat kebudayaan di dalam semua pelajar di Universiti Kuala Lumpur dan juga universiti-universiti yang lain, dan juga pelajar-pelajar boleh menjadikan pesta dan culture ni sebagai satu yang unik untuk kita sebagai orang yang Malaysia. Itu saja. Bertempat di
Pusat Konvensyen Kuala Lumpur telah berlangsung program Batik Explosion yang mendedahkan tentang keunikan batik-batik Malaysia. Program yang dianjurkan oleh Kuala Lumpur Convention Centre ini turut bekerjasama dengan Yayasan Budi Penyayang Malaysia Penyayang, JKM, Chester London dan juga DSX Teknologi. Majlis disempurnakan dengan perasmian YB Datuk Muhammad Badiawan Cik yang merupakan pengerusi My Creative Sdn Bhd. Buat pengetahuan semua, program ini bermula daripada 23 November 2023 sehingga 13 Januari 2024 sempena Hari Batik Kebangsaan yang jatuh pada 3 Disember 2023. Antara pengisian lain yang dijalankan sepanjang program termasuklah Tree of Joy, sambutan Hari Batik Kebangsaan, pameran seni batik dan juga New Year Joy for Children. Untuk lebih mengetahui berkenaan program, apa kata kita bersama dengan pengerusi My Creative Sdn Bhd? Bersama dengan Yayasan Budi Penyayang dalam launching of Batik Explosion, satu program bersempena dengan Hari Batik Malaysia yang akan disambut lama lagi. Jadi Yayasan Budi Penyayang ni memang terkenal ataupun established organisation yang mempromosikan dan promosikan batik Malaysia, dan kita sangat-sangat berharap supaya usaha NGO bersama dengan agensi-agensi kerajaan dapat melonjakkan lagi industri batik negara kita dan seterusnya ke persada dunia lah. Supaya ada beberapa pengusaha batik ataupun syarikat yang telah pun berjaya mengeluarkan ataupun mengeksport produk-produk batik mereka ke luar negara. Tadi sebut umpamanya macam batik butik tadi saya sebut, mereka telah pun berjaya menjual ataupun kepada 40 negara kan. Jadi secara langsung sebab orang luar ni dia akan menghargai apresiasi seni batik negara kita. Jadi dia kena banyak bersama dengan seperti Matrik, agensi-agensi kerajaan yang boleh membawa kepada luar. Kalau kita berharap kepada pasaran tempatan saja mungkin tidak mencukupi. Inisiatif Batik Explosion merangkumi komitmen pihak Convention Centre KLCC untuk mengintegrasikan seni dan warisan dengan menyatukan semua kaum bagi meraihkan warisan budaya Malaysia. Selagi kemiskinan, ketidakadilan dan ketidaksamarataan masih wujud, tiada siapa yang boleh berehat. Itu antara ungkapan Nelson Mandela dalam memerangi kemiskinan dan ketidaksamarataan. Dan itu juga yang akan kita bincangkan hari ini, kan Jad, bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Dan tentunya hari ini cukup istimewa bersama dengan Profesor Datin Sri Dr. Suhaiza Hanim selaku Pengarah Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz Universiti Melaya, dan bercakap tentunya tentang ekonomi madani menoktahkan kemiskinan. Dan kita percaya ini juga merupakan satu impian kepada Perdana Menteri kita dalam untuk merealisasikan miskin tegar kosong menjelang tahun 2024. Yang pastinya kita fahami menghampiri setahun Kerajaan Malaysia Madani ini, dan tak dapat dinafikan pelbagai usaha telah pun digerakkan, telah pun dijalankan oleh kerajaan dalam menoktahkan kemiskinan. Pandangan Prof sendiri, adakah ia berada di landasan yang betul untuk mencapai matlamat Perdana Menteri kita? Okey, terima kasih Helena dan juga Chat dan juga pada bernama kerana menjemput saya. Okey, sebagai pengarah kepada Pusat Pengajian Pembangunan Kemiskinan ataupun Ungku Aziz kami diberi tanggungjawab untuk membuat pendidikan, melihat apakah hala tuju dan juga perkembangan isu-isu kemiskinan di negara Dan seperti mana yang kita tahu bahawa dengan pentadbiran kita punya Perdana Menteri dengan melancarkan konsep madani ini dah setahun, alhamdulillah pelbagai program dan juga projek-projek yang berlandaskan kepada pemasmian kemiskinan telah diadakan itu menjadi satu tunjak untuk kita berarah kepada pencapaian kemiskinan kosong ataupun sifar kalau nak katalah pencapaian tu, saya kata mungkin awal kita nak sebut kepada kosong, tetapi kita dah nampak penurunan dari segi angka miskin tegar itu sendiri yang mana kalau kita merujuk kepada satu artikel yang dipublishkan di newspaper bahawa PM sendiri telah menyebut bahawa pada data menunjukkan ada lebih kurang 80,000 data e-kasih telah dikemaskini.
Bermaksud di sini bahawa terdapat beberapa miskin tegar yang telah keluar daripada senarai IKASI tersebut. Jadi ini menjadi satu penanda bahawa memang kita telah menjalankan aktiviti yang berjaya atau berupaya untuk mengeluarkan mereka daripada golongan ataupun daripada senarai IKASI tersebut ya. Dan time to time kita nampak mungkin dengan pendedahan, dengan pelaksanaan program yang lebih padu daripada kerajaan, insya-Allah zero tu, sifar tu mungkin akan dicapai ya. Untuk 2024 tu kalau kita make it holistic ya, concerted effort daripada pelbagai agensi, saya tak merasa itu satu tidak mustahil ya. Sebab dengan penurunan agak terselah ya, daripada IKASI tersebut dah menunjukkan bahawa terdapatnya perkembangan yang positif daripada pelaksanaan program-program yang dirancangkan oleh government. Dan kalau kita lihat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan bahawa untuk kita mencapai negara berpendapatan tinggi, ia boleh dilaksanakan dalam tahun mungkin 2026-2028 dan melalui beberapa inisiatif. Dan antara inisiatif yang diperkenalkan sendiri oleh YB Menteri adalah inisiatif pendapatan rakyat yang menyasarkan 3 kategori. Kita tengok usahawan tani, usahawan makanan dan operator perkhidmatan. Dan pandangan Profesor sendiri, bagaimana dengan sektor ini dan sektor mana yang perlu boleh lagi diberi tumpuan? Ya, IPR ini dia merujuk kepada inisiatif pendapatan rakyat. Betul. Ya. Salah satu program baru yang dilancarkan oleh Menteri Kementerian Ekonomi itu Rafizi ya, yang mana dulunya pada tahun sebelum itu kita dah ada satu program pemasaman kemiskinan tegar, yang mana kerajaan dulu telah melancarkan program tersebut pada tahun 2022. RPR adalah kesinambungan daripada program tersebut ya, yang mana lebih menjurus kepada 3 kategori of penjanaan pendapatan, iaitu daripada Intan, Insan dan juga Ihsan ya. Saya tertarik ya dengan ketiga-tiga yang diwawarkan ini, yang dilancarkan ini, bahawa untuk menjana pendapatan kita terpaksa merujuk kepada sumber dapatan kita ada ya. Kalau kita nak beza antara rural dan urban ya, di kawasan yang lebih rural ya, di kampung dan juga berbanding di wilayah persekutuan yang urban ya, tentunya Intan lebih sesuai ya di kawasan tersebut, sebab kita ada sumber pertanian yang agak luas ya, seperti pertanian nenas, pertanian pria katak siapa ya, sekarang dah jadi booming ya, produk-produk pria katak. Untuk yang di wilayah persekutuan yang lebih kepada urban, tentunya pertanian tak sesuai. Jadi kita lebih kepada insan dan juga ihsan ya. So insan tu merujuk kepada pembuatan produk makanan, yang mana saya suka cerita, saya nak berkongsi bahawa di UAC juga ya, kami telah terlibat dengan satu program pemasaman kemiskinan tegar, yang mana salah satu aktiviti adalah kita memberi pendedahan, memberi kemahiran, membuat pelaksanaan, mengajar komuniti kita untuk menjadi usahawan makanan. Dan alhamdulillah daripada 132 peserta kita ya, terdapat lebih kurang 77 peserta yang terlibat dengan kegiatan ataupun aktiviti makanan, dan 20% daripada kategori ini telah berjaya membuat menjana pendapatan lebih 3,000 sebulan ya, hasil daripada program ini. Dan terima kasih kepada Kementerian Ekonomi ya, dengan inisiatif yang diberikan, dan kita mengharapkan lebih ramai lagi peserta ini akan terus menjana pendapatan yang lebih daripada 3,000 ya. Of course kita ada timeline kita ya, ada yang kita beri sampai exit polisinya tahun ini, ada sampai tahun depan dan juga tahun 2025, sebab projek tu berlanjutan selama 3 tahun. Dan saya rasa tak mustahil ya, daripada sekarang kita lihat dah ada peningkatan, dan kemungkinan insya-Allah pada akhir tahun 2025 kita akan lihat kesemua 99 peserta itu akan terus berjaya menjana pendapatan melebihi 3,000. Dan itu adalah kita punya tanggungjawab kami ya di UAC, dan memberi harapan kepada kerajaan bahawa program ni akan menghasilkan impak yang positif. Dan saya bersuka cita untuk share some of the success story daripada peserta sendiri yang memang telah menjadi usahawan makanan. Itu adalah sesuai untuk mereka di kawasan
urban. Bandar. Ya, di kawasan bandar. Tapi saya suka sebenarnya inisiatif pendapatan rakyat ni, IPR ini, kiranya usaha dan juga strategi kerajaan serampang dua mata dalam membantu mereka yang nak keluar daripada kepompong kemiskinan dan juga golongan B40 itu sendiri. Tapi kalau kita lihat, adakah usaha ini berkekalan ataupun ianya hanya bersifat inisiatif yang sementara? Bagaimana? Selalunya kita lihat itulah terjadi dia bersifat one off. Apabila dalam program berjaya, tetapi selepas program tamat dah jadi cerita lain So what we have actually apa yang kita perlu lakukan, kesemua agensi yang terlibat perlulah bersepadu memastikan bahawa polisi daripada madani itu sendiri adalah tidak bersifat sementara, bersifat berterusan Dan kita lihat agenda 2030 untuk sustainable development kan, kita ada lihat ada matlamat goals untuk pertama adalah poverty. Kalau boleh kita nak Malaysia sampai tahun 2025 tahun 2050 terus berkekalan kepada peringkat yang hijau maksudnya kita dah melepasi isu-isu yang berdasar kepada kemiskinan. Dan kami juga melihat sekarang ni, in fact di UAC kami telah diberi satu tanggungjawab untuk membuat pendidikan bagaimana nak membantu kerajaan dalam menghasilkan satu polisi yang berkaitan dengan kemiskinan. Sebab sekarang ni ada momen kalau kita lihat setiap agensi mempunyai peranan masing-masing dalam menangani masalah kemiskinan. Jadi dengan mempayungkan prinsip madani itu ada 6 unsur ada 6 aspek Kalau boleh kita nak semua adalah daripada umbrella yang sama. Jadi senang kita nak memantau dan senang memastikan bahawa tanggungjawab setiap agensi adalah bersepadu supaya ia berkekalan sehingga tahunlah seterusnya sampai 2050 insya-Allah. Okey. Baik, Prof, banyak lagi kita nak tanya tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia, bercakap tentang ekonomi madani menoktahkan kemiskinan, dan kita minta juga dan kita berkongsi sama melihat sudut pandang daripada tetamu kita pada hari ini, hasil usaha kerajaan itu dalam merealisasikan miskin tegar kosong menjelang 2024. Baik Prof, Bank Negara ada umumkan bahawa keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada suku tahun kedua 2023 menyederhanakan kepada 2.9% selepas mencatatkan pertumbuhan 5.6% pada suku tahun sebelumnya. Jadi, apakah ini bakal memberikan impak kepada usaha kerajaan dalam menoktahkan kemiskinan tegar? Bagaimana Prof? Ya, mungkin pada dasarnya kita lihat kepada belanjawan baru-baru ni kerajaan telah mewawarkan bahawa terdapat sejumlah 750 juta saya tak salah yang dialokasikan untuk program-program pemasaran kemiskinan untuk tahun 2024 So bila dah ada jaminan daripada kerajaan some allocations untuk kita nak laksanakan program-program berbentuk begini kemungkinan tidak akan ada memberi impak apa-apa sebab sumber keuangan itu akan menjadi punca untuk kita lebih laksanakan program-program yang dapat membantu masyarakat terutama yang B40 ini untuk mereka dapat menjana pendapatan. Sebab secara langsungnya apabila mereka menjana pendapatan, dia membantu kerajaan untuk memperbaiki ekonomi negara. Ya, jadi dia menjadi sebab timbal balik lah. Lagi banyak kita invest untuk program-program, lagi banyak penambahbaikan dari segi pendapatan rakyat, tentunya ia akan menjurus kepada kenaikan pertambahan ekonomi negara. Jadi ia menjadi cakap cik naik lah mana datang dulu dan yang keempat yang kemudiannya. Saya lihat di sini dengan inisiatif IPR itu sendiri dah menunjuk ada beberapa kesan positif, dan kalau kita boleh dapatkan lagi inisiatif daripada pelbagai agensi as a concerted effort daripada pelbagai agensi, dan tidak mustahil. InsyaAllah kita akan capai. Prof, kalau kita bercakap tentang kemiskinan ini, kita ada dasar ekonomi baru, polisi paling inklusif yang pertama, lebih 50 tahun, tapi kini kita masih lagi berdebat tentang solusi membasmi kemiskinan dan sebagainya. Dasar rancangan Malaysia ke-12 juga menyasarkan untuk menoktahkan kemiskinan dan sebagainya. Namun kita nak lihat apa penambahbaikan yang boleh kita lakukan walaupun telah ada polisi-polisi itu ini. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita tengok ekonomi madani ini diterajui oleh sosok
Datuk Seri Anwar Ibrahim, pejuang kemiskinan tegar daripada dulu. 1974 beliau berkempen ataupun masyarakat petani miskin di Baling, dan kemudian beliau adalah orang yang mewujudkan Amanah Ikhtiar Malaysia 1987. Kita nampak kesungguhan dia. Namun kalau kita lihat sebelah sana, DEP dan juga Rancangan Malaysia dan juga Ekonomi Madani, adakah akan ada perbezaan ketara bila diterajui orang yang betul-betul memang mahu menoktahkan kemiskinan? Pandangan Prof. Ya, bagus soalan ni ya. Saya sendiri secara prinsipnya bidang saya bukan bidang kemiskinan. Ya. Tapi bila kita diberi tanggungjawab, kita punya hak dan soul, kita punya jiwa untuk membantu rakyat. Saya rasa insya-Allah benda tu actually yang menerajui segalanya. So kita ada hala tuju yang clear. Seperti mana saya lihat kita punya Perdana Menteri beliau terlalu jelas dengan harapannya untuk membantu rakyat supaya kita keluar daripada kepompong kemiskinan ini yang mana telah dari lama lagi PM telah telah wawarkan usaha ini dan ini menjadi satu titik tolak lah dengan adanya Malaysia Madani ini menjadi satu semangat baru walaupun kita dah ada ekonomi baru, even Ungku Aziz sendiri yang telah lancarkan ekonomi baru Malaysia perjalanan untuk membasmi kemiskinan ni bukan baru ni, dah lama. Macam yang disebutkan tadi apa yang kita lihat di sini kemungkinan yang menjadi things not well happen ataupun tidak mencapai matlamatnya, kemungkinan pemantauan agak kurang sana lihat di sini sebab pelaksanaan itu hanya berjaya jikalau dua pihak, daripada kerajaan dan juga daripada masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat tidak mengambil peluang daripada apa yang diusahakan oleh kerajaan, itu tak jadi. Saya nampak daripada dulu lagi, daripada pentadbiran PM yang lalu dah ada banyak pelbagai program yang telah dilancarkan. Tapi adakah hasrat inspirasi itu sampai ke masyarakat? Apabila masyarakat sekarang ni mentaliti mereka perlu diubah, bahawa kerajaan mahu membantu mereka tapi bukan untuk jadikan sebagai bagikan bentuk cash. Cash transfer itu mungkin patut dikurangkan sebab pandangan mereka apabila kerajaan ingin bantu dalam bentuk cash dan cash itu adalah untuk kegunaan seharian saja. Tidak boleh digunakan untuk sustain, untuk kekalkan mereka dapat menjana pendapatan secara berterusan. Jadi konsep tersebut harus diubahkan dengan kita perlu membeli joran. Saya rasa konsep ini dah mungkin dilancarkan sekian lama, tapi apabila mentaliti peserta ataupun kelompok komuniti itu sendiri yang tidak boleh menerimanya secara efektif, jadi program-program tak efektif lah, impaknya tidak dapat kelihatan jadi sini pemantauan oleh pihak kerajaan perlu juga padu supaya bila kita dah selesai coaching mereka itu mantau ataupun mendidik mereka itu, kita perlu juga ada berterusan, pastikan mereka itu terus keluar daripada ikasih, senarai ikasih sebab tak nak bila keluar hari ni tahun depan masuk balik. That's always happen lah. Dah elok-elok kita bantu mereka, dah elok-elok kita lihat kemajuan mereka tapi towards the end dia syahid masuk balik kepada senarai tersebut Jadi situasi begitu kalau kita dapat pemantauan yang lebih padu daripada pihak kerajaan supaya mereka ini tidak lagi kembali kepada B40, kategori B40 itu itulah secara bersepadu. So dengan adanya satu polisi poverty eradication ataupun menoktahkan kemiskinan itu daripada konsep Madani ini saya nampak that would be kita punyalah hala tujuan baru supaya kedua-dua pihak, masyarakat dan juga kerajaan menerjui aspirasi yang sama. Jadi sepatutnya apa tumpuan yang harus diberikan dalam usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan daripada memberikan orang kata asyik bagikan bagi cash sahaja dari segi sumbangan sumbangan tunai rahmah, kita tahu konsep payung rahmah dah diberi Madani baru saja dapat sumbangan dan sebagainya. Jadi bagaimana, apa tumpuan yang patut difokuskan agar ianya bersifat long term? Terima kasih. So kalau kita lihat di sini dia ada dua aspek yang paling penting, kemahuan dan kemahiran. Apabila ada kemahiran tapi tak ada kemahuan memang tak jadi. So kita mahu
setiap masyarakat yang mahu mengubah diri mahu mengubah keluarga kepada kedudukannya lebih stabil, lebih baik, mereka perlu ada kemahiran dan juga kemahuan. Sebab ada juga antara masyarakat yang sendiri kata kami dah selesa dengan kedudukan kami sebagai B40 sebab kami terima bantuan kerajaan tiap-tiap bulan. Jadi kenapa kami perlu nak mengubah? Kami dah selesa. Jadi kemahuan tak ada nak mengubah diri masing-masing dan kita perlu melakukan something. Kita perlu pertamanya perlu educate lah. Kita perlu membuat pendidikan untuk ditukar mindset tersebut bahawa kemiskinan ini cycle kitaran tidak akan mati, tidak akan putus jikalau mindset tersebut masih berterusan. And one of the things actually apa yang kita boleh buat untuk mematahkan cycle tersebut adalah kita mendidik anak-anak. Kalau untuk mendidik mak bapak tu dah mungkin terlewat lah sebab mak bapak dah agak selesa. Jadi untuk educate the children. Dan bercakap tentang pendidikan ini, Prof, kita tahu bahawa pendidikan adalah satu faktor yang boleh memecahkan tembok kitaran kemiskinan dan juga tembok itu. Dan bagaimana pula dengan sisi lain, adakah pendidikan ini masih boleh memecahkan, masih boleh memacu mereka keluar daripada pendidikan sekiranya bagaimana pula dengan keadaan kos pendidikan di Malaysia, beasiswa, sekolah berasrama dan sebagainya, pandangan Prof? Jadi itulah selalu kita lihat bila kita definisikan poverty ini atau kemiskinan hanya satu arah, iaitu melihat kepada income. Tapi kalau lihat poverty itu sebenarnya adalah multidimensi. Even sebut education pun is part of kemiskinan. Anak-anak yang tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya, dia boleh juga dikatakan sebagai kemiskinan. Anak-anak yang tidak mendapat nutrisi makanan yang bagus juga kan boleh kita kategori sebagai kemiskinan. Berbalik kepada pendidikan itu sendiri, kalau kita lihat di sini ada di kalangan keluarga miskin yang bukan tidak mahu anaknya mendapat pendidikan, tapi kerana desakan kehidupan bahawa mak tu yang perlu berniaga pagi-pagi, tak ada rumah nak jaga adik-adik kat rumah, jadi terpaksa memastikan anak yang bersekolah tu boleh jaga adik-adik di rumah. Jadi dengan desakan kehidupan tersebut yang tidak membantu anak-anak untuk mendapat pendidikan, jadi kerajaan perlu melihat dari situlah kalau kita boleh selesaikan masalah tersebut lah. Dan kalau kita lihat dari segi anak-anak itu sendiri, mindset perlu berubah. Kalau tak bermula pada mereka akan berterusan. Kita nak cuba nak terapkan, tak nak lagi hidup sebegini, seperti mana yang tok nenek, yang bapa, yang mak bapa kita nak ubahkan mereka. So how to ubah is through pendidikan. Kalau katalah anak tu tak pandai sangat, tapi kita ada peralihan kepada TVET. Tadi kita lihat macam mana teknologi, kemahiran teknologi itu boleh mengubah nasib seseorang. Jikalau ada kemahiran seperti membaiki handphone, membaiki kereta, itu dah boleh menjadi sumber kepada pendapatan. Kalau katalah saya tak boleh untuk belajar maths, memang tak pandai langsung, tapi dengan mempunyai kemahiran TVET itu sendiri kan dah menjadi salah satu peluang untuk mendapat pendapatan. Itu yang di bandar lah. Kalau untuk yang di kampung itu tentunya ada sumber-sumber pertanian yang terbuka luas. Kita ada peluang untuk menanam, kita ada peluang untuk penternakan, dan sekarang ni kita ada banyak agensi yang memang mahu membantu untuk usahawan tani. Kalau katalah anak-anak ni masih menggunakan alasan kami ni miskin, tak mampu, itu mungkin tak betul lah. Baik, terima kasih Profesor Datin Sri Dr. Suhaiza Hanim, Pengarah Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz daripada Universiti Melaya, atas perkongsian dan pandangan beliau tentang menoktahkan kemiskinan di Malaysia. Dan itu saja yang dapat kita kongsikan kepada anda semua untuk edisi Apa Khabar Malaysia hari ini. Sekejap saja masa berlalu. Apapun, insyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai anda, insyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Cik diundurkan diri. Bye-bye.